Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum kita sambung ke pelajaran ketiga, kita lihat sedikitlah pada pertemuan yang lepas kita ada yang latihan terakhir tu. Sini kita buat agak tergopoh sikit kerana masa dah habis ketika itu, tinggal 1 minit lagi lebih kurang. Jadi kita ulang sedikit tentang latihan yang terakhir, iaitu nombor 5, latihan di pelajaran kedua. Jadi latihan pelajaran kedua ni kita membincangkan dalam satu ayat, apakah dia fungsi-fungsi ungkapan ataupun perkataan dalam ayat tu. Ini sama ada dia ialah rukun. Kalau rukun kita menceritakan tentangnya. Kalau kita menceritakan tentangnya dan ada penceritaan tentang perkara itu ialah rukun ayat. Dah dua perkara itu, kerana ayat ialah suatu media atau medium atau wadah untuk menyampaikan idea, menyampaikan sesuatu lah. Jadi mesti mengandungi sesuatu yang kita nak menceritakan tentangnya dan sesuatu yang menceritakan tentang itu. Itu yang paling asas, kita panggil rukun lah. Dan oleh kerana dia rukun ni dalam bahasa Arab, baris akhir kedua-dua aspek ni mesti dibariskan dengan baris depan, kerana baris depan tu adalah baris yang terpenting. Jadi, selain daripada rukun, ialah huraian dia, sama ada dari aspek masa, dari aspek tempat, dari aspek objek kalau ada suatu kata kerja, ataupun sebab berlaku sesuatu, ataupun keadaan sesuatu. Itu ialah yang paling asas. Jadi selain daripada rukun ni, baris akhirnya dibariskan dengan baris atas. Jadi itulah kita punya latihan sebelum ni, iaitu untuk memantapkan pemikiran bahawa ataupun apabila kita membaca teks Arab nanti, pada peringkat awal kita mestilah mencari benda-benda yang disebutkan tadi, iaitu mana dia rukun ayat, cerita tentang apa ceritanya, dan apakah huraiannya. Adakah dihuraikan tentang tempat ataupun masa ataupun keadaan dan sebagainya yang disebut tadilah. Jadi rukun ayat sahaja baris akhir ini dibariskan dengan baris depan, dan selain daripada itu baris akhir dibariskan dengan baris atas, kecuali lah kalau ada perkataan itu ditulis selepas huruf pembaris bawah. Itu kita dah sebut juga sebelum ni. Hanya kita kena selalu berlatih ataupun mengingatkan perkara-perkara begini supaya benda itu jadi sebati dalam kita hendak mempelajari bahasa Arab ni. Kalau tidak, kalau benda itu tidak biasa didengar, mungkinlah akan menimbulkan masalah. Jadi itu ialah objektif dalam latihan ataupun latihan yang nombor 5 ni, iaitu dalam pelajaran kedua. Jadi insya-Allah lepas ni kita masuk pelajaran ketiga lah. Jadi untuk mengulang ingatnya ataupun untuk melihat apakah yang dimaksudkan mencari rukun ayat dan huraiannya, kita lihatlah nombor 5 ni, iaitu ayat ni ialah dalam perjalanan ke biliknya. Jadi bila kita baca dalam bahasa Arab nanti, dan syarat pertama kena tahu makna lah tiap-tiap perkataan tu. Jadi buat sementara ni kita guna bahasa Melayu lah supaya nak melatih di pemikiran tu. Jadi dalam perjalanan ke biliknya ini bukan mencerita tentang itu. Ini dia menghuraikan sesuatu yang lain. Dia menghuraikan masa ataupun keadaan ataupun apa yang sesuai lah, tengok berdasarkan kepada ungkapan itu. Di dalam perjalanan ke biliknya, itu selesai itu masa selepas jam 12 malam. Itu jelas menunjukkan masa bila berlaku ini, selepas jam 12 malam. Ketika hujan renyai. Ini juga jelas dia bukan menceritakan tentang itu. Ini ialah menceritakan keadaan dua rukun itu. Sekarang kita mencari rukun itulah. Kerana kita nak bariskan baris akhir rukun itu dengan baris depan. Jadi kita baca lagi, salim terdengar. Barulah dari segi makna kita nampaklah dia ayat ini menceritakan tentang salim. Apa cerita dia? Dia terdengar. Jadi inilah dua rukun ayat dalam aspek bahasa Arab. Kalau kita nak mengkaji aspek baris akhir, nak bariskan bagaimana, inilah dia. Kita cari cerita tentang salim, apa cerita dia? Terdengar. Kedua-duanya akan dibariskan dengan baris depan. Jadi salim kena baris depan, terdengar kena baris depan. Yang lain takkan dibariskan dengan baris depan. Apa yang dia dengar? Satu suara.
Jadi satu suara ialah objek bagi kata kerja. Bila dia objek bagi kata kerja, baris akhirnya kena baris atas. Kemudian di belakangnya menghuraikan tempat. Jadi bila menghuraikan tempat, baris akhirnya akan dibariskan yang baris atas. Jadi yang lain bagaimana? Samalah dalam perjalanan ke biliknya. Bila berlaku ni dalam perjalanan ke biliknya, baris akhirnya juga dibariskan dengan baris atas. Kecuali lah kalau ada perkataan seperti ke, jadi kita apply lah, kita aplikasikan kaedah tu. Kalau ada perkataan pembaris bawah, jadi biliknya akan dibariskan dari bawah. Tetapi pada keseluruhannya ungkapan ini, kedudukannya dia menghuraikan masa, jadi baris akhir ungkapan ini akan dibariskan ataupun berkedudukan di baris atas. Begitu juga selepas jam 12 malam. Selepas jam 12 malam. Baris akhir ungkapannya akan dibariskan dengan baris atas kerana dia menghuraikan aspek masa. Tapi kita analisa nanti, kita akan analisa setiap perkataan pula. Kalau ada perkataan fi, ataupun min, ataupun ila dan sebagainya, baris akhir perkataan selepas itu akan dibariskan dengan baris bawah. Baik, ketika hujan renyai-renyai, dari segi makna kita kena tahu makna dulu. Jadi nampak gaya lah ketika hujan renyai-renyai ini menghuraikan keadaan bagaimana pada masa itu hujan renyai-renyai. Jadi ini bila dia menghuraikan keadaan, baris akhir juga akan dibariskan dengan baris atas. Jadi ini kita nak latih pemikiran begini ya. Peringkat awal mungkin slow sikit. Kita akan buat pelan-pelan kerana kita nak biasakan pemikiran begitu. Tapi kalau telah ada pengalaman membaca dan sebagainya, dah banyak dah kita punya perbendaharaan kata, insya-Allah dia akan jadi mudahlah, kita tak payah fikir sangat dan kita tahu automatik benda tu ya. Jadi di ayat seterusnya, ketika hujan renyai, Salim terdengar. Jadi Salim balik akan beri depan, cerita pasal Salim, apa cerita dia terdengar. Jadi beginilah kita analisa tiap-tiap ayat, begitulah dia analisa dari aspek cerita tentang apa ceritanya, kemudian apakah ada huraian yang lainnya. Jadi kalau lihat dalam contohnya dalam buku kita, latihan amali nanti muka surat 155. Kita boleh lihat sini ya, 155. Jadi beginilah teks Arabnya nanti ya. Kalau kita nak analisa ni, kita pertama kena tahu tiap-tiap makna perkataan ni. Kemudian barulah kita tengok cerita tentang apa gitu. Kemudian apa ceritanya. Kemudian baru dihuraikan sama ada dia ada objek, dia ada menghuraikan masa, dia menghuraikan tempat dan sebagainya. Begitu juga ayat seterusnya. Jadi syarat pertama nanti ialah kena mengetahui makna tiap-tiap perkataan. Baru kita nampak dia punya struktur tu ataupun dia punya makna keseluruhannya dan kita boleh kenal pasti cerita tentang apa ceritanya. Baris akhir kedua itulah saja dibariskan dengan baris depan dan lain akan dibariskan dengan baris atas. Kerana dia sama ada menghuraikan objek bagi kata kerja ataupun menghuraikan masa ataupun menghuraikan tempat, keadaan ataupun sebab. Itu ialah kebiasaan. Kecuali jumpalah perkataan seperti fi baris akhirnya kenalah baris bawah. Tamar butah ni kenalah baris bawah. Dan nak sebut ni sebelum tamar butah nak sebut macam mana nak? Ini ialah kerja ilmu saraf. Bagaimana kita membentuk perkataan. Jadi kalau kita dah menguasai ilmu saraf, asas-asasnya nanti kita boleh sebut ni. Nak sebut macam mana? Ada wazan dia. Itu wazan tu penting ya. Kita kena faham wazan dia ialah mufa'alah. Kalau kita apply sikit di sini ya sekarang ni. Mufa'alah. Kita nak sebut bagaimana ni? Mufa'alah. Jadi kalau kita dah biasa dengan wazan, kita boleh terus menyebut mufa'alah, musabaqah. Dan baris akhir kita tak sebut. Kerana baris akhir dalam ayat. Perkataan kita tak sebut baris akhir, kita sebut ni musabaqah. Oleh kerana ada fi ni, kita akan sebutlah musabaqati. Tamar butah ni kena dibariskan dengan baris bawah kerana ada fi. Kemudian ni nak sebut macam mana ni? Kalau kita dah mengaji atau dah belajar, ada pengetahuan sikit tentang wazan, kita tahu ini wazan dia ialah fi'alah. Fi'alah. Nak sebut macam mana tu? Jadi fi'alah. Jadi sebutannya ialah tilawah. Ya, tilawah. Dan ini perkataan ini kita dah tahu Al-Quran ada fi lagi.
Jadi dari fi selepas perkataan selepas fi ni pada akhir pada bawah. Di ra ni automatik pada bawah lagi. Fi, jadi ni bulan, bulan asy-syahr. Jadi asy-syahri kerana ada fi. Kemudian perkataan ni nak sebut macam mana kalau kita dah belajar nanti. Ini ialah wazan dia fa'il. Jadi nak sebut macam mana? Fa'il. Jadi kesebutan ni ialah qadim. Jadi itulah dua dalam aplikasi nanti, dua perkara ni kita akan latih, iaitu kita nak menyebut perkataan, setiap perkataan nak sebut dia sebelum baris akhir dia tu kita nak sebut dia dengan betul melalui wazan. Kemudian dalam ayat nanti barulah kita akan lihat baris akhir bagaimana setelah kita tahu cerita tentang apa ceritanya dan yang lain baris akhir baris atas, kecuali kalau ada huruf seperti fi dan sebagainya. Jadi di sini kalau kita dah kuasai kita boleh sebut at-talibatu tashtariku fi musabaqati tilawati al-Qur'ani fi asy-syahri al-qadimi. Itu ialah bacaan dengan menyebut baris akhir. Boleh juga tanpa menyebut baris akhir, kita boleh sebut at-talibah tashtarik fi musabaqah tilawah al-Quran fi asy-syahr al-qadim. Itu pun boleh. Satu bacaan lain, iaitu bacaan mudah, iaitu bacaan tanpa menyebut baris akhir. Kerana kita boleh faham juga tanpa baris akhir ni. Baik, ini sebagai contoh ataupun sebagai sampel apa benda yang kita nak buat nanti apabila kita telah menguasai ilmu pembentukan perkataan berdasar pada wazan dan kita telah menguasai juga ilmu baris akhir suatu perkataan tu kenapa dia berubah, adakah baris atas, baris bawah atau baris depan dan kenapa, sebab-sebab dia. Itu yang kita sedang buat di latihan yang 5 tadi. Nombor 5 muka surat 129 ya. Muka surat 29 iaitu lepas pelajaran muka surat 29 iaitu pelajaran modul. Jadi itulah sebagai saya tunjukkan sebagai sampel untuk kita laksanakan apa yang kita telah kuasai ini dari aspek sekarang ni dari aspek baris akhir. Kenapa dia baris akhir dengan baris tertentu dan apakah dia fungsi tata bahasa itu, iaitu dia menguraikan tempat, menguraikan masa dan sebagainya ataupun dia rukun kepada ayat. Jadi di sini sebagai ulangan sikit jadi kita bolehlah buat latihan ini sendiri, iaitu ketika hujan renyai-renyai baris akhirnya baris atas kerana dia bukan rukun ayat. Jadi alasannya dia menghuraikan masa ataupun menghuraikan keadaan ketika hujan renyai-renyai. Jadi kita kena lihatlah keseluruhan konteks. Kemudian Salim, cerita tentang Salim baris akhirnya baris depan. Dalam perjalanan ke biliknya, cerita tentang masa, satu suara objek bagi mendengar satu suara tu objek bagi kata kerja baris akhirnya kena baris atas. Di belakangnya menghuraikan tempat, baris akhirnya ke baris atas. Selepas jam 12 malam pun menghuraikan masa, baris akhirnya baris atas. Dan terdengar dia ialah rukun ayat, iaitu cerita tentang Salim. Apakah ceritanya? Dia terdengar jadi baris akhirnya dibariskan dengan baris depan. Ini sebagai sampel untuk kita latih pemikiran kita. Jadi dalam ayat bahasa Arab nanti kena cari cerita tentang apa cerita dia, dah jumpa tu barulah kita tengok yang lain. Dia pastilah takkan ada dua benda yang cerita tentang dua benda. Ada misalnya satu ayat, satu benda dia cerita tentang dia dan penceritaannya itu adalah pembincangan dengan terperinci kemudian nanti. Jadi itu objektif latihan ini supaya kita biasakan dengan pemikiran. Kena ada cerita tentang apa ceritanya dan masa ataupun tempat ataupun sebab ataupun keadaan ataupun apa sajalah yang dibincangkan tadi. Jadi saya tak boleh nak stres lebih sangat, tapi sebenarnya itulah hakikat realitinya. Kerana banyak pelajar terkeliru ataupun tidak mantap kerana dia tidak berfikiran begini. Jadi dia bila dibaca teks dia tidak ada latar belakangnya berfikir cerita tentang apa ni, apa cerita dia. Kemudian adakah ini menunjukkan masa, adakah ayat ini menunjukkan tempat, adakah ini menunjukkan sebab, adakah ini objek bagi kata kerja. Jadi bila tidak ada begitu, jadi pelajar kadang-kadang dibaca macam baca muqaddam, baca qiraati, ada berbaris ni
Dia baca je, tapi tanpa dia fikirkan benda-benda itu. Jadi inilah tujuan latihan ni supaya kita nak belajar bahasa Arab ni, nanti dalam satu ketika bila kita betul-betul berhadapan dengan teks Arab tu, kita terpaksa berfikir-fikir. Setelah kita tahu makna setiap perkataannya. Kerana struktur bahasa Arab tu, penyusunan perkataan tu berlainan dengan bahasa kita. Jadi kita kena agaklah tentang apa katnya. Okey, itulah dia balik akhir balik depan yang dan cerita ni balik depan yang lain cuma akan dibariskan dengan baris atas. Baik, jadi kita dah selesai. Hari ini insya-Allah lah kita akan sambung kepada pelajaran ketiga. Jadi, pelajaran ketiga ni ialah tajuk ni ialah pembahagian perkataan bahasa Arab. Sebelum kita bincangkan dengan detail wazan lima, perkara-perkara yang perlu kita tahu yang sebagai asas tu, inilah dia. Jadi sekarang kita telah buat menguasai bahasa Arab, perbezaan antara ilmu nahwu dan saraf, ilmu saraf dan nahwu. Ilmu saraf dan nahwu, apakah perbezaannya? Jadi kalau kita dapat gambaran, menunjukkan kita telah fahamlah pelajaran kita ni. Kita telah selesai itu. Kemudian dalam nak menguasai ilmu saraf, kita ada apa yang disebut acuan dan wazan. Adakah kita faham makna wazan? Kalau kita rasa okey, kita setakat ini kita faham, kita boleh terus jalan. Kalau tidak, kita kena betul-betul kuasai ini. Apa itu wazan? Dan nanti dia akan mengganggu kita punya pelajaran akan datang. Dan yang lain itu word rational menggunakan wazan ataupun persamaan antara wazan dan imbuhan dalam bahasa Melayu. Jadi itu merupakan pengukuhan jelas tentang apa itu wazan. Dan membentuk perkataan daripada 3 huruf dasar berdasar pada wazan ataupun acuan yang kita telah bincangkan sebelum ini. Jadi kalau kita dah faham apa yang kita akan belajar, iaitu ilmu saraf dan ilmu nahwu, dan kita faham apa itu acuan dan wazan, insya-Allah kita dah berada di landasan yang betul, yang benar, insya-Allah. Kemudian kita telah latih juga ataupun telah bincangkan juga pelajaran nombor 2. Apa itu ilmu nahwu? Jadi adakah kita faham apa maksud rukun ayat dalam satu ayat? Iaitu cerita tentang suatu dan ada ceritanya. Dan inilah saja dibariskan dengan baris depan. Kalau kita faham tu, okey. Kemudian kita telah sentuh juga situasi suatu baris akhir satu perkataan dalam ayat yang baris atas, bawah ataupun depan. Jadi yang kita dah buat latihan dan kita dah tekankan bahawa baris atas tu ialah menghuraikan 2 rukun. Cerita tentang apa? Apa ceritanya? Dihuraikan oleh masa, dihuraikan oleh tempat, baris atas, dihuraikan oleh sebab berlaku sesuatu, dihuraikan oleh keadaan ataupun objek bagi kata kerja. Itu baris akhirnya dibariskan dengan baris atas. Kemudian kalau ada perkataan yang menyebabkan baris bawah, kita akan bariskan perkataan baris akhir perkataan selepasnya dibariskan dengan baris bawah. Jadi kalau kita dah faham pelajaran pertama, pelajaran kedua, dengan maksudnya kalau tak faham 100% tak apa, tapi kita fahamlah apa yang kita nak bincangkan ini, insya-Allah saya rasa itu satu pencapaian yang kita boleh pegang untuk progres seterusnya. Jadi sekarang ini kita nak masuk kepada pelajaran ketiga, iaitu pembahagian perkataan bahasa Arab. Kita nak membincangkan tentang pembahagian perkataan dalam bahasa Arab kerana tiap-tiap perkataan pembahagian ini dia mempunyai ciri-ciri yang tertentu yang mungkin tidak terdapat dalam bahasa Melayu. Baik, ini objektif yang disenaraikan ya. Iaitu kalau kita baca sekali lalu, tahu bahawa perkataan bahasa Arab terbagi pada 3 bahagian saja, kata nama, kata kerja dan kata huruf. Kami akan huraikanlah. Kemudian kita nak bincangkan, walaupun sebelum ini kita telah sentuh sedikit, kita nak membincangkan keadaan kata nama itu bilakah dia dibariskan baris akhirnya pada 2. Maksudnya, bilakah kita sebut madrasatun dan bilakah kita sebut madrasatu, tidak sebut tanwin tu. Kita akan bincangkan juga yang terobjektif pelajaran ketiga ini. Kemudian, objektif ketiga ni, kita tahu perbezaan makna kata nama yang mempunyai alif lam di awalnya. Apakah beza di antara al-madrasah dan madrasah? Jadi apa beza ada alif lam dan tak ada alif lam? Jadi ini bincangkan juga. Kerana ini asas-asas yang kita perlu tahu sebelum kita nak masuk detail lagi dalam pelajaran keempat nanti dan seterusnya. Bila kita berhadapan dengan teks, kita tak nak benda ni mengganggu kita. Itu pasal saya dahulukan perbincangan ini. Kerana dia sebelum masuk dalam ayat lagi. Seterusnya, di antara objektif pelajaran ketiga ini, kita tahu ciri-ciri kata kerja dari aspek
masa, jantina, bilangan dan pihak. Ini juga kita akan bincangkan ya. Maksudnya sebagai gambaran ringkas, kata kerja kalau kita nak terjemahkan dalam bahasa Arab, kita tak boleh terjemahkan kecuali kita ambil kira 4 perkara ni. Jadi itu yang kita akan sentuh nanti ya. Tapi nak kasih gambaran awal je. Seterusnya, kita tahu perbahasan ungkapan yang terdiri daripada 2 perkataan yang tidak mengandung kata kerja. Maksudkan kita ada 3 je jenis perkataan dalam bahasa Arab. Pertama, kata nama, kata kerja dan kata huruf. Jadi, kalau satu ungkapan, maksudnya ungkapan apa? 2 perkataan. Jadi, daripada 2 perkataan, dalamnya tak ada kata kerja. Jadi, apakah perbincangannya ataupun apakah isu di sini? Jadi, di sini bolehlah kita lihat, iaitu perkataan kedua itu adakah dia kategori sifat ataupun bukan sifat. Kerana ini akan menyebabkan baris akhir itu berubah. Jadi kita sebelum kita nak bincang dengan detail tentang baris akhir dan seterusnya, kita nak tahu benda-benda ni. Jadi benda ni asas sebelum kita nak masuk dengan lebih detail lagi. Kemudian yang terakhir dalam objektif pelajaran ketiga ni, kita tahu bezakan ungkapan, iaitu 2 perkataan tu, adakah dia perkataan sifat ataupun bukan sifat. Tadi kita nak bincangkan juga dalam pelajaran ketiga ini. Jadi kita mula satu-satu lah. Supaya, dan memang kalau kita tak sempat nak selesai hari ini, pendekatan kita pun, kita tak nak terburu-buru, biar kita faham betul-betul sebelum kita pergi ke tajuk-tajuk perbincangan yang berikutnya. Jadi kita lihat objektif pertama. Di dalam bahasa Arab, perkataan bahasa Arab dibagi kepada 3. Kata nama, kata kerja dan kata huruf. Okey. Kata nama apa dia? Kata nama ialah perkataan. Ini logik lah ataupun makluman umum dia. Perkataan digunakan untuk beri nama pada sesuatu seperti buku, sekolah, pelajar, penulisan, kerusi dan lain-lain lagi. Itu sudah kata nama. Kata kerja apa dia? Perkataan menunjuk kepada makna perbuatan. Ada mana perbuatan dilakukan oleh kata nama itu. Jadi dalam bahasa Arab memang ada nanti di perbincangan ya. Kalau baca, dia dalam perkataan baca dalam bahasa Arab nanti dia telah menunjukkan siapa yang membuat itu, sama ada lelaki atau perempuan, ataupun seorang ataupun ramai, ataupun pihak. Jadi ini kita akan bincangkan nanti ya. Jadi kata kerja ialah perkataan seperti baca, tulis, belajar, tolong dan seterusnya. Kemudian kata huruf. Kata huruf adalah perkataan terdiri daripada 1 huruf saja, alif, ba, ta sampai ya tu, dan dalam kalangan huruf-huruf ni ada jenis huruf yang dia telah ada makna tersendiri. Jadi perkataan yang terdiri daripada 1 huruf atau lebih, kadang-kadang 2, kadang-kadang 3. Daripada dasarnya ialah 1 huruf yang mempunyai makna. Ini kerana biasanya huruf tidak mempunyai sebarang makna. Kerana dia digunakan untuk membentuk perkataan. Seperti A, B, C, D, E. Kan? Jadi A tak ada makna. Tapi kadang-kadang ada makna. Kalau bahasa Inggeris, A itu ada makna. Itulah bahasa Arab. Kerana alif tak ada makna. Kerana dia membentuk satu perkataan. Tapi kadang-kadang setengah daripada huruf-huruf ni dia mempunyai makna. Itu dikatakan kata huruf. Jadi ada 3 lah. Kata nama, kata kerja dan kata huruf. Dan kita nak bincangkan ni ciri-ciri tiap-tiap kategori ini. Jadi ini penting ya sebelum kita masuk dan lebih mendalam lagi insya-Allah. Jadi dalam huraian walau bagaimanapun terdapat huruf yang memberi makna ini sendiri. Yang tidak perlu digabungkan dengan huruf lain untuk memberi makna. Jadi ini adalah seperti dalam jadualnya. Jadi kata huruf ni perbincangan yang tak begitu detail. Maksudnya kita dah tahu, tak perlulah nak mengkaji mengajar dan sebagainya. Kita hafal saja. Contohnya huruf hamzah ni, dia boleh membawa makna adakah. Contohnya begini, yahdur, yahdur, ini kata kerjalah. Adakah dia akan hadir? Ni maknanya adakah. Kemudian B, maknanya dengan, bisur'ah, dengan cepat. Atau bismillah, dengan nama Allah. Seterusnya lah. Kemudian ta ni untuk sumpah. Demi, tallahi, wallahi, dan sebagainya lah. Jadi tallahi maknanya demi Allah. Jadi huruf ta ni sendiri mempunyai makna. Dan dia juga digunakan untuk membuat perkataan. Jadi selagi dia tidak digunakan untuk membuat perkataan, dia bersendirian, dia ada makna. Seperti ni dia, tallahi, maknanya apa? Demi Allah. Fa biasanya diterjemahkan dengan makna lalu ataupun maka. Lalu dan maka. Jadi contohnya fa yajlis, lalu dia duduk. Jadi terjemahan ringkasnya lah.
Kemudian la, bukan li, li lain makna, la lain makna. La ni bukan la yang panjang, la yang pendek. Jadi la ni maknanya nescaya ataupun pastinya. Contohnya la yadhhab, nescaya dia akan pergi. Kemudian li maknanya untuk ataupun bagi, lidirasah untuk belajar, untuk pembelajaran. Kemudian wa maknanya dan, contohnya dan selainnya, wa ghairuhu. Jadi apabila kita cuba perkataan ungkapan begini, kita tahulah wa ni perkataan itu sendiri, iaitu maknanya dan, ghairu makna sendiri, selain, hu ni nya dan selainnya. Dan alif lam juga dia terdiri pada dua huruf, tapi maknanya ialah dia menunjuk, dia tidak memberi makna satu, bilangan satu. Jadi kita boleh terjemahkan sebagai buku itu ataupun buku tersebut. Tengoklah konteks saya tadi. Jadi ini didahulukan perbincangan kerana dia tak perlu untuk bincang dengan detail. Jadi kategori, walaupun kategori kata nama saraf terdiri daripada 3, kata nama, kata kerja dan kata huruf, kita dahulukan kata huruf ni kerana tak ada perbincangan yang perlu kita hurai dan sebagainya. Dia adalah satu huruf ataupun dua huruf yang mempunyai makna tersendiri, kita hafal saja. Baik, selesai tuan. Dan ada lagi, bukan ini saja. Ada lagi. Dan ini saya senaraikan sebagai contoh saja. Kalau begitu, kita masuk pada objektif kedua. Kerana objektif pertama tak ada benda yang nak dibincangkan, saya tak ada benda sangat. Baik, objektif kedua, keadaan kata nama ditanwinkan. Jadi, apabila kita berbincang tentang kata nama, keadaan kata nama ni kadang-kadang dia dibariskan baris akhir baris 2, kadang-kadang baris akhir 1. Jadi ini perbincangannya. Di dalam perbincangan ataupun huraiannya, antara ciri-ciri perkataan jenis kata nama ialah ciri-cirinya kalau perkataan itu baris akhirnya boleh berbaris 2 atau ditanwinkan. Jadi kalau satu perkataan tu baris akhirnya ada baris 2, itu adalah kategori kata nama. Jadi ini sama ada baris 2 atas, bawah ataupun depan. Sekiranya satu perkataan ditulis dengan berbaris 2 di akhirnya, secara langsung ia adalah daripada kategori kata nama. Jadi dari aspek penulisan pula, perkataan yang tidak diakhiri dengan huruf ta marbutah. Pemilihan madrasah ni ta marbutah. Huruf alif akan ditambah di akhir perkataan tersebut ketika baris akhir perkataan tersebut dibariskan dengan baris 2 atas. Ini satu kaedah dia lah, kaedah penulisan dia. Dia contohnya sekarang ada ta marbutah. Kalau baris 2 atas dia akan tulis begini, madrasatan. Kalau baris akhirnya bawah 2 tanwin madrasatin, dan kalau baris depan madrasatun. Tetapi kalau tak ada ta marbutah, kalau baris atas tanwin dia akan ditambah alif di sini. Ini tak ada alif, dia pun tak ada alif. Kenapa asal nanti apa ni tak ada baris, tak ada berbaris ni. Jadi sini mudiron baris 2, baris akhirnya tanwin baris atas. Mudirin baris 2 tapi di baris bawah, dan mudirun baris 2 dan di baris depan. Baik, jadi itu dah perbincangannya keadaan kata nama ditanwinkan. Dan ada lagi satu perbincangan seterusnya. Terdapat 2 keadaan di mana baris akhir kata nama tidak boleh ditanwinkan. Ini ialah ketika di awalnya ada alif lam dan ketika perkataan tersebut digabung dengan perkataan selepasnya dalam memberi makna. Jadi kita lihat contoh untuk lebih jelas. Pertamanya ada alif lam. Jadi, kalau ada alif lam, ini tanpa alif lam, baris akhirnya ditanwinkan. Boleh ditanwinkan. Mudiran, mudirin, mudirun. Tampaknya. Tetapi, kalau ada alif lam, dia tak boleh kata al-mudiran. Tak boleh kata al-mudirin. Tak boleh kata al-mudirun. Jadi dia kena satu baris saja. Al-mudira, al-mudiri ataupun al-mudiru. Dan boleh juga dimatikan, kita sebut al-mudir. Itu tak ada masalah. Nanti kita boleh bincang lagi. Baik. Yang keadaan kedua, bilakah satu perkataan kata nama, baris akhirnya tak boleh baris 2? Ini keadaan kedua, gabungan dengan perkataan selepasan dari aspek makna. Contoh beginilah. Kita lihat contoh, insyaAllah akan boleh faham. Pertamanya, kalau bersendirian begini. Mudiran, mudirin, mudirun. Maknanya seorang guru besar. Tetapi apabila dia gabung, dia bukan seorang guru besar saja, tapi dia ialah guru besar sekolah. Jadi, mudir al-madrasah. Dalam keadaan begini, mudir itu tak boleh ditanwinkan. Kalau baris atas, dia mudira al-madrasah. Di sini al-madrasah baris bawah tanpa baris 2.
Tanpa tanwin kan tidak ada alif lam. Begitu juga mudiri al-madrasati dan mudiru al-madrasati. Tak boleh disebut mudirun al-madrasati. Dan juga perkataan-perkataan lainnya. Contoh di sini. Miftahan, miftahin, miftahun. Maknanya kunci. Tapi kalau kita kata miftaha al-baiti, iaitu kunci rumah. Ataupun miftahi al-baiti, kunci rumah juga. Miftahu al-baiti, kunci rumah juga. Jadi di sini, perkataan miftah tak boleh dibariskan dua kerana dia digabungkan dengan perkataan selepasnya untuk memberi satu makna tersendiri. Kenapa dia miftahu? Kenapa miftahi? Kenapa miftah? Kita dah sentuh sedikit sebelum ni. Iaitu kalau dia objek, dia kena baris atas. Kalau subjek predikat, dia kena baris depan. Kalau dia menguraikan masa dan sebagainya, dia kena baris atas. Itu aplikasi itulah. Baik, ini contoh saja untuk melihat bahawa dalam situasi kedua ni, baris akhir suatu perkataan. Kata nama tidak boleh dibariskan dengan tanwin. Tidak boleh berbaris dua. Jadi perkataan seterusnya ialah seorang penuntut. Taliban, talibin, talibun. Kalau kita gabungkannya penuntut ilmu, bukan penuntut harta atau sebagainya. Penuntut ilmu, jadi perkataan penuntut ini tak boleh dibaris, baris akhir tak boleh ditanwinkan. Dia kenalah baris satu. Ya. Jadi, contohnya, talibal ilmi, talibil ilmi dan talibul ilmi. Contoh yang lain. Qissatan, qissatin, qissatun. Sama juga. Maknanya ialah sebuah cerita. Tetapi apabila digabungkan cerita seorang musafir. Qissatan. Dia tak boleh kata qissatan musafirin. Tak boleh. Qissatan musafirin. Kenapa ni musafirin baris dua dia, baris akhirnya ada tanwin? Kerana tak ada alif lam. Itu satu aplikasi yang apa ni? Kalau ada alif lam tak boleh ditanwinkan. Kalau tak ada alif lam, dia pada defaultnya, pada asalnya dia ditanwinkan. Jadi qissata musafirin, qissati musafirin dan qissatu musafirin. Maknanya ialah cerita seorang musafir. Jadi inilah dua keadaan. Sekarang kita sedang membincangkan tentang kataan kata nama dalam bahasa Arab. Kataan kata nama dalam bahasa Arab, baris akhirnya pada dasarnya dia boleh dibaris dua. Ya, madrasatan, madrasatin, madrasatun. Tetapi ada keadaan dia tak boleh berbaris dua. Contohnya kalau ada alif lam yang pertama. Keduanya apabila dia memberi makna dengan perkataan selepasnya. Bila dia memberi makna pada perkataan selepasnya, jadi baris akhir perkataan yang pertama itu tak boleh dibariskan dengan baris dua. Dengan baris satu lah. Sebagai contoh-contoh yang telah kita sebut sebentar tadi. Baik, rasanya jelas dari segi objektif kedua ni. Jadi kita lihat semula objektif kita. Jadi pertama dah selesai. Dan yang kedua pun telah selesai. Iaitu keadaan kata nama tidak boleh yang ditanwinkan ataupun tidak ditanwinkan. Maksudnya kata nama baris akhirnya baris dua ataupun baris akhirnya kena baris satu saja, tak boleh berbaris dua. Baik, kita akan masuk insya-Allah pada objektif ketiga. Di objektif ketiga ni ialah tentang perbezaan makna kata nama yang punya alif lam di awalnya dan perkataan yang tidak punya alif lam di awalnya. Kita nak tahulah perbezaan di antara kedua-dua ini. Jadi saya lihat masa Zoom ni tinggal kurang daripada 9 minit. Jadi saya rasa insya-Allah kita akan sambung objektif ketiga ni pada pertemuan akan datang. Tapi buat masa ni untuk hari ni memadailah saya rasa. Kalau kita faham objektif pertama dan kedua ni. Saya akan datang kita akan membincangkan tentang alif lam. Bila perkataan itu kalau dia ada alif lam apa maknanya? Kalau dia tak ada alif lam apa maknanya?